Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Roslan Mirazali, nombor metrik 269267, akan membincangkan satu teori dalam bab 7 komunikasi interpersonal. Okey, satu teori yang dipilih dalam bab ini iaitu teori pengkaburan interpersonal, iaitu interpersonal deception theory. Okey, kita pergi secara umum ya, komunikasi interpersonal ni, apa yang dimaksudkan dengan komunikasi interpersonal. Dalam bab ini kita akan memberi penjelasan makna mengenai komunikasi interpersonal, iaitu interpersonal atau komunikasi antara perseorangan. Menurut Bibb dan Redmond, komunikasi interpersonal akan berlaku apabila seorang interaksi secara serentak dengan orang yang lain, saling pengaruh dan mempengaruhi antara satu sama lain bagi tujuan atau agenda tertentu masing-masing ya, proses interaksi tersebut. Okey, biasanya komunikasi interpersonal ni wujud jika adanya persefahaman, keserasian, hubungan yang intim, seperti kecintaan yang mendalam dan tidak boleh berpisah dengan seseorang. Okey, menurut Adler et al. Tahun 1999, bahawa komunikasi interpersonal boleh dianggap sebagai satu proses di mana transaksi yang berterusan dan biasanya melibatkan mereka yang berada suatu suasana yang sama pengertian serta boleh mewujudkan hubungan apabila pertukaran mesej antara mereka. Okey, menurut Griffin tahun 2000, terdapat 10 teori yang boleh dikategorikan dalam komunikasi interpersonal. Salah satunya adalah teori interpersonal, pengkaburan interpersonal, yang akan dipilih untuk dibincangkan lebih lanjut. Okey. Antara teori-teori, 10 teori dalam komunikasi interpersonal itu, iaitu antaranya ialah teori interaksi simbol, pengurusan koordinasi makna, teori jangkaan melampau. Yang dipilih tajuk iaitu teori pengkaburan interpersonal. Lain-lain teori lagi seperti teori konstruktivism, teori penembusan sosial, teori pengurangan ketidakpastian, pendekatan interaksi rasional, dialek dan keadilan sosial. Okey, kita pergi secara khusus ya mengenai tajuk yang dipilih, iaitu teori pengkaburan interpersonal yang dipilih oleh saya, iaitu teori ini, interpersonal ini boleh dikatakan dipopularkan oleh David Buller dan Judy Burgon tahun 1996, yang mendapati ramai manusia banyak situasi yang tidak bersikap jujur apabila ianya berkomunikasi. Mereka pada dasarnya berkomunikasi dengan jujur, tapi hakikatnya ada tujuan atau mesej yang ingin disampaikan secara tidak zahir. Okey, dalam hal ini terdapat 3 strategi penipuan komunikasi yang biasa berlaku, iaitu pemalsuan, merahsiakan dan mengelirukan dalam melaksanakan komunikasi interpersonal. Bentuk ini menurut David Buller dan Judy Burgon 1996, wujudnya komunikasi dua hala antara komunikator dan komunikan. Biasanya mereka berinteraksi ni cuba mempengaruhi antara satu sama lain semasa berlakunya komunikasi mengkaburkan yang berbentuk pemalsuan, merahsiakan dan mengelirukan antara satu sama lain. Okey. Contoh jika berlaku perbincangan antara dua orang sahabat tentang politik negara. Di sini seorang sahabat yang pro kepada pemerintah mungkin tidak berlandas dan bersandarkan kepada yang tidak pasti kebenarannya dan sumber yang tidak diiktiraf kewibawaannya. Okey. Pujian yang diberikan kepada tokoh politik tertentu yang disokongnya terlalu tinggi sehingga tidak munasabah. Kalau kita fikir pada logik akal, ada sesuatu yang dipasukan kebenarannya semata-mata kerana dia bias kepada pemerintah, maknanya dia berat lagi kepada pemerintah. Okey, manakala sahabat yang berlawanan dengan ideanya, iaitu apa yang dibicarakan semuanya bersifat negatif terhadap tokoh-tokoh yang dibicarakan oleh kawannya tadi,
yang pro pada pemerintah. Tanpa sebarang sandaran yang kukuh, kedua-dua sahabat ini dia akan melakukan pengkaburan interpersonal semasa berkomunikasi. Okey, ada kalanya komunikasi interpersonal berbentuk pengkaburan apabila cuba merahsiakan suatu insiden yang berlaku, tapi daripada air mukanya dapat memperlihatkan ketidakjujuran ya, semata ianya bertutur. Contohnya, sebagai isteri yang telah diceraikan suaminya tidak ambil kisah tentang suaminya, dia berpura-pura gembira, sedangkan apa yang ada dalam hatinya seperti hanyalah kesedihan yang disembunyikannya. Okey, terdapat juga manusia menghadapi suatu masalah bertindak dengan melakukan penemuan bagi melepaskan diri. Okey, maknanya dia walaupun dia sedih, dia cuba-cuba buat gembira dan mencipta pelbagai alasan, tidak orang cakap dia boleh melupakan apa insiden kesedihan yang berlaku olehnya. Okey, terdapat juga kaburan interpersonal apabila suatu interaksi berlaku tidak menggambarkan perkara sebenarnya. Okey, kita bagi sebagai contoh, seorang yang datang pada rumah kita terlalu segak pakaiannya, kemungkinan kita akan mengatakan itu adalah orang kaya, tapi sebenarnya tidak. Mungkin orang yang datang itu adalah mempunyai agenda-agenda tertentu yang membuatkan seseorang itu percaya kepadanya, walaupun kemungkinan dia adalah seorang perompak. Itu tidak mustahil. Okey, itulah sebagai contoh ya. Okey, bagaimanakah kita ni boleh aplikasikan teori pengkaburan dalam kehidupan seharian? Dalam contoh-contoh yang banyak tadi pun ada. Okey, kita bagi contoh selanjutnya, iaitu ia mungkin dia boleh diguna pakai oleh seorang ahli politik ya. Bagi saya, contohnya bagi seorang ahli politik atau wakil rakyat yang memang memerlukan teori ini dipraktikkan dalam kehidupan sehariannya, kemungkinan dapat mengekalkan tampuk pemerintahannya yang ada sekarang, ataupun mereka menggunakan kepada lawannya juga mungkin boleh mempraktikkan teori yang sama bagi menjatuhkan atau mengkaburkan atau ingin mendapatkan sokongan daripada rakyatnya. Okey, apa yang di sini sedikit diceritakan. Okey, rumusan ya. Pengkaburan interpersonal, teori pengkaburan interpersonal ini amat banyak digunakan dalam kehidupan sehari-harian. Walau bagaimanapun ia tetap dilakukan untuk memberikan lebih kepada aura-aura yang positif daripada aura-aura yang negatif. Mohon teori ini digunakan dalam keadaan yang betul. Sesungguhnya teori ini secara tidak langsung banyak digunakan dalam kehidupan seharian. Itulah saja sedikit yang saya boleh kongsikan dalam keseluruhan daripada teori ini. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.